Assalamualaikum. Hai adik-adik. Nama Teacher Nurul Nazura. Boleh panggil Teacher Nazura. Okey, sebelum tu, jom kita baca doa. Allahumma ftah alaina hikmataka wa syur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey adik-adik semua, nampak tak buku apa ni? Pandai. Ni buku cerita Singa dan Rubah berserta cerita lain-lain. Okey, ni Singa, ni Rubah. Cerita yang pertama ialah Singa dan Rubah. Di dalam sebuah hutan, tinggal seekor rubah yang sangat malas dan suka menipu. Tak baik tau tipu-tipu. Rubah hanya tidur sepanjang hari dan hanya akan bangun apabila sudah lapar. Pada suatu hari, Rubah terjaga daripada tidur. Apabila hari sudah petang, Rubah berasa sangat lapar. Rubah pun mula memikirkan helah untuk mendapatkan makanan. Tiba-tiba, Rubah mendapatkan satu akal. Aku perlu berjumpa dengan Raja Rimba, katanya. Raja Rimba ialah seekor singa yang sangat besar dan sangat garang. Semua penghuni hutan itu takut dan hormat kepadanya. Rubah terus pergi berjumpa Raja Rimba. Apakah hajat kamu datang kemari, wahai Rubah? Tanya singa. Wahai Raja Rimba, hamba ada satu cadangan yang sangat baik. Hamba kemari untuk berkhidmat kepada Tuan. Hamba ingin membantu Tuan mencari makanan yang lazat, kata Rubah. Setelah mendengar kata-kata Rubah, Raja Rimba faham akan tujuannya dan tahu bahawa Rubah cuba memperdayanya. Rubah ingin mendapatkan makanan dengan cara yang mudah. Setelah berfikir, Raja Rimba pun bersetuju dengan cadangan Rubah itu. Nampak ni? Ni singa, ni rubah. Rubah tu dia berjumpa singa untuk mendapatkan makanan. Seterusnya, pada keesokan hari, singa dan rubah keluar berburu. Mereka menemui seekor rusa. Singa terus menerkam rusa itu. Rubah berasa sungguh gembira kerana tidak perlu bekerja keras untuk mendapatkan makanan. Sementara itu, Raja Rimba berfikir untuk mengenakan rubah kembali. Raja Rimba membahagikan daging rusa itu kepada 3 bahagian. Rubah berasa hairan apabila melihat keadaan itu. Mengapa Tuan bahagikan daging kepada 3 bahagian? Sepatutnya daging itu dibahagikan antara kita berdua sahaja, kata Rubah. 1 bahagian untuk Raja Hutan ini, iaitu saya. 1 bahagian lagi untuk saya dan 1 bahagian lagi tentu untuk saya, kata Rubah dengan gembira. Tidak,
Bahagian ketiga itu untuk saya sebagai penghuni hutan ini. Kamu sepatutnya membayar cukai kepada saya. Jadi ini ialah hasil cukai yang saya dapat, kata singa. Rubah terdiam mendengar kata-kata Raja Rimba. Rubah sedar akan kesilapannya. Perbuatannya yang suka menipu telah merugikan diri sendiri. Okey, so adik-adik, kita jangan selalu menipu, kerana menipu ialah perbuatan yang merugikan diri sendiri. Nampak ni moral cerita dia. Menipu hanya akan merugikan sendiri. Kan betul teacher cakap tadi? Cerita yang kedua ialah peladang dan 3 anak lelaki. Di sebuah kampung yang bernama Kampung Cempaka, tinggal sebuah keluarga peladang yang kaya. Peladang itu mempunyai seorang isteri dan 3 orang anak lelaki. Anak yang sulung bernama Dali. Yang kedua bernama Andika. Dan yang ketiga bernama Malim. Segala kerja ladang diuruskan oleh peladang dan ketiga-tiga orang anak lelakinya. Ketiga-tiga mereka sangat rajin bekerja. Namun begitu, mereka sering bergaduh. Perkara ini amat merisaukan peladang dan isterinya. Abang, saya risau tengok anak-anak kita itu. Sampai bila mereka akan bermusuh? Keluh isteri peladang. Kita mesti mencari jalan untuk mentakutkan mereka, kata peladang. Pada suatu hari, peladang memanggil ketiga-tiga orang anaknya itu. Sebelum itu, peladang mengumpulkan beberapa batang kayu. Dia mengikat kayu-kayu itu menjadi satu berkas yang besar. Setelah ketiga-tiga orang anaknya berkumpul, peladang mengambil berkas kayu itu. Berkas kayu itu diletakkan di hadapan anak-anaknya. Dali, ayah mahu kamu patahkan kayu itu, kata peladang kepada anak sulungnya. Dali mengambil berkas kayu itu lalu cuba mematahkannya. Namun Dali tidak berjaya mematahkan berkas kayu itu. Ni peladang yang kaya tu, ni 3 orang anak dia. Darling, Milan, Andika. Berkas kayu ini terlalu besar. Saya tidak dapat mematahkannya, kata Dali. Peladang hanya tersenyum. Dia menyuruh Andika pula mematahkan berkas kayu itu. Namun, Andika juga gagal mematahkannya. Akhirnya, tiba giliran Malim. Malim berusaha mematahkan berkas kayu itu tetapi tidak berjaya. Peladang hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Kemudian, peladang membuka berkas kayu itu. Dia memberikan sebatang kayu kepada setiap orang anaknya. Sekarang cuba kamu patahkan kayu masing-masing, kata peladang. Ketiga-tiga orang anaknya berjaya mematahkan kayu itu dengan mudah. Kayu itu ibarat diri kamu.
Jika kamu seorang, kamu mudah dikalahkan oleh musuh. Jika kamu bertiga, kamu bersatu, saling bekerjasama dan tolong-menolong. Kamu tidak mudah dikalahkan. Umpama seberkas kayu itu tadi, tidak mudah dipatahkan, kata peladang, iaitu ayah kepada 3 orang anak peladang. Ketiga-tiga orang beradik itu saling berpandangan. Selepas itu, mereka mengangguk-angguk tanda bersetuju dengan kata-kata ayahnya. Akhirnya, mereka sekeluarga hidup bersatu padu dan aman damai. Okey, moral dari cerita ni, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh.